Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to DPP Studios bersama saya, Mirul Aiman. Atas permintaan ramai, bila saya baca komen dekat YouTube, dekat Facebook DPP, dekat Instagram pun ada kalau tak salah saya, ramai tanya bila nak keluar analisis DPP untuk Liga Super, untuk Piala FA. Admin, mana analisis? Jadi atas permintaan ramai, hari ni saya akan buat analisis DPP. Tapi saya tak akan go through detail satu persatu. Saya akan summarize 2 game Liga Super yang Penang dah pun harungi dan juga aksi pusingan pertama Piala FA 2022. So kita summarize sekali sebab sekarang ni kita ada tempoh 3 minggu untuk kita prepare tim kita cukup-cukup dalam nak menghadapi halangan-halangan yang kita akan tepuhi lepas cuti daripada national team ni. First game Penang menentang JDT. Kalau ingat, sebelum first game saya dan juga Tun Teja dah buat sikit preview untuk game menentang JDT ni. So sekarang kita nak review pula sikit. First game lawan JDT, kita tewas 1-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Kita bertandang ke sana dan kita tak mengharapkan satu result ataupun tak mengharapkan 3 mata tu. At least sekurang-kurangnya seri ataupun kita kalah bukan dengan jaringan yang besar. Kita kalah tapi sekurang-kurangnya dengan jaringan 1-0. Walaupun dikecam, park the bus, buang masa dan sebagainya, tapi benda tu adalah normal dalam bola sepak. Ni pendapat saya. Memang benda ni normal. Bukan dalam Liga Malaysia, kita tengok Liga luar pun ada tim-tim yang buat macam ni. Sebab kita tahu, kita sedar dengan keupayaan tim kita macam mana. Kalau kita main dengan JDT yang level JDT ni, kita kena akui jauh lebih tinggi berbanding dengan Penang. Jadi kita kalau gunakan cara yang salah, kita terapkan gaya permainan yang salah, bila lawan dengan tim yang kita sedar level dia macam mana, memang kita akan terkulai. Lagi-lagi kita main di gelanggang lawan. Jadi apa yang Thomas Tuchel cuba buat adalah main dengan secara bertahan, yang mana kita main 5 defend ataupun kadang player tengah CDM pun akan turun backup defend. Kadang jadi 6 defend. Akan memang organize betul-betul. Dan untuk game lawan JDT tu, satu benda yang saya boleh puji adalah kita punya defensive line sangat-sangat disiplin. Memang kena asak bertali arus. Kita tak boleh nafikan JDT punya gameplay, intensity mereka macam mana memang tinggi. Kita nak compete gameplay JDT, tempo yang JDT gunakan dalam game tersebut pun memang agak tinggi kalau nak bandingkan dengan gameplay Penang ni. Kita terpaksa main bertahan, tak boleh buat apa. Minit ke-70, Bergson memecahkan kebuntuan dengan menjaringkan satu gol, free header. Saya rasa free header lari di antara Vita dan juga Latif. Dan malam tu kita dapat tengok ketangkasan Katul Anwar, yang mana selama ni masa pre-season Hafizul Hakim lebih banyak main berbanding dengan Katul. Tapi first game Katul diberikan kepercayaan untuk mengemudi gawang Penang dan beliau buktikan yang beliau layak untuk jadi first keeper Penang. Kita kalah 1-0 tapi sekurang-kurangnya result tu memuaskan hati fan-fan Penang yang bertandang ke Johor. Ramai, dalam 400 ke 500 macam tu fan Penang yang away day ke Stadium Sultan Ibrahim. Itu first game. Untuk first game, saya boleh puji tentang Penang punya defensive line. Untuk attacking, tak boleh nak kupas banyak sangat sebab tak nampak pattern pun. Tengok statistik pun berapa kali je Penang attack, tu pun first half sahaja. Second half memang sangat jarang dan sangat kurang. Memang JDT dominate game tu betul-betul. Second game, kita balik ke home kita, iaitu di Stadium Bandaraya. Penang menentang Melaka United, seri 1-1. Game ni nak jadikan cerita, game home kita seri tapi penyokong ada yang tak puas hati. Game first kita kalah tapi penyokong berpuas hati. Yang pertama, kita tengok first half Penang control game. First half nampak meyakinkan, nampak agak solid kita punya corak permainan. Walaupun still ada beberapa silly mistake, passing tak sampai, first ball bola jauh pada kaki, back pass tak sampai, lambat release bola, decision making. Itu semua benda-benda yang kita memang kena improve. Orang kata silly mistake dalam football ni. Dan kita punya permainan, saya boleh puji Hilal. Untuk actually first 2 game tu Hilal saya boleh puji. Walaupun diletakkan di posisi tengah, tak ada backup, tapi kita boleh nampak potensi yang ada pada Hilal Al-Helway ni. Beliau seorang player yang nampak macam cool, versatile, agak fancy.
tapi tak terlalu fancy. Dan lepas tu kita boleh tengok impact dia time Piala FA ni. Okey, kita kupas time game Melaka ni dulu. Kita fokus game Melaka. So game Melaka tu kita score dulu through Daniel Ashraf, 1 assist daripada Faiz Mazlan. Memang dia open game tu cantik, Faiz Mazlan. Kita control game dan Melaka pun agak struggle untuk nak organize game masa first half. Tapi lain pula jadi masa second half. Melaka yang control game. Time second half ni fans dah mula rasa macam ada something yang tak kena dengan tim Penang. Rupanya bila tengok balik highlight, tengok balik game dan benda ni, fans nampak yang player punya fitness tak cukup, tak sampai di tahap yang sepatutnya. Bila masuk second half, ramai player dah, orang cakap, out of control. Ramai player yang memang nampak penat betul-betul, nampak exhausted. Dan mungkin benda tu disebabkan oleh faktor first game kita dah memang bertahan habis-habisan menentang JDT. So second game dengan selang baki dalam berapa hari saja, 3-4 hari, belum sempat nak 100% recover. So benda tu effect player-player punya fitness, player-player punya stamina. Second half memang Melaka control game betul-betul. Rasa macam main dekat Stadium Han Jebat second half, padahal main dekat Bandaraya ni. Dan benda tu kita kena improve dalam masa 3 minggu ni. Player punya fitness, player punya stamina. Macam mana kita nak hadap 90 minit tanpa pancet player-player ni. 90 minit, belum lagi 120 minit. Kita cerita 90 minit dulu. Benda ni kena improve. Dan kita punya defensif lawan Melaka pun, saya rasa nak kata terlalu solid pun tak sangat okey. Still kita boleh kategorikan sebagai okey, sebab Melaka dia control game. Tapi second half baru nampak Melaka selesa nak attack, nak buat satu try dan sebagainya. Dan sekali lagi Katul cemerlang untuk game lawan Melaka. Lepas tu fans ada yang bising di social media. Lepas fans bising game lawan Melaka, lawan dengan Bukit Tamun FC Piala FA pusingan pertama, Coach Thomas dah buat beberapa rombakan dalam first 11. Kita dapat tengok balik kelibat Faiz Subri. Tapi saya rasa untuk game lawan Bukit Tamun, sebelum ni kalau kita flashback, Faiz Subri main di posisi winger. Lawan Bukit Tamun dia main di bahagian tengah. So saya boleh simpulkan yang mungkin Faiz Subri ni digunakan sebagai false nine. Dia false nine ni, nak cerita sikit. False nine ni dia tak terlalu ke depan macam Kasar. Kalau Kasar terlalu ke depan, dia akan jadi target man. False nine ni, kalau perasan first half Faiz Subri main, dia drop sikit dan banyak buka ruang. Dia buka ruang kepada Hilal, kepada Alif Romli. Jadi nampak menjadi role Faiz sebagai false nine tu. Dan kita ada beberapa kali nampak dua orang akan naik ke atas untuk support dan sebagainya. Game tu saya rasa Hilal menjadi, bila Hendrik kembali, nampak Hilal hidup di tengah. So mungkin dua orang player ni, Hendrik dan juga Hilal, boleh jadi satu duo yang boleh memang buat kacau orang kata atas padang dengan skill yang ada. Cuma Hilal belum ada luck untuk jaringkan gol. One by one chances, open goal pun ada chances, tapi dapat dekat Alif, Rizky Alif, untuk cetakkan nama selaku penjaring. Belum ada luck untuk Hilal score gol, tapi nampak Hilal dah mula selesa untuk kontrol bola. Kita tahu sebelum ni Hilal dari Lubnan, cara Lubnan main dengan cara Malaysia main tak sama. Jadi benda tu perlukan masa untuk sesuaikan diri dengan keadaan padang, game hujan dan sebagainya. Tapi apa yang saya boleh nampak positifnya untuk game lawan Bukit Tambun, tak terlalu banyak long ball. Kita banyak juga main short pass, nampak organize gameplay, tersusun. Daripada tengah kita build up pelan-pelan naik. Tak apa, walaupun Bukit Tambun tim yang main di M3, tapi sekurang-kurangnya kita berjaya implementkan satu gameplay yang fresh dalam tim. Sebab selalunya kita banyak main bola lambung, kita just spam cari player ke atas. Tapi apa yang positifnya, apa yang improve-nya untuk Piala FA ni, banyak main short pass. Dan kita menang dengan jaringan yang agak selesa, 4-0. Dan sekali lagi Daniel Ashraf antara player yang menjaringkan gol. Satu permulaan yang baik untuk local player Penang ni. Daniel Ashraf dapat menjaringkan gol dalam 2 perlawanan berturut-turut. Jadi itulah serba sedikit saya punya summarize untuk analisis ni, 2 game pertama Liga Super dan juga Piala FA. Rehat 3 minggu, apa yang tim perlu improvekan lagi? Yang pertama,
fitness player memang kena improvekan lagi. Yang kedua, persefahaman antara player. Sebab lepas ni balik daripada cuti ni, Kasar dah boleh main, Endrick pun dah start boleh main dah. Jadi kena pastikan player punya chemistry ni berada dalam keadaan yang baik. Player-player ni baru nak masuk balik ni, kita nak mula gunakan full squad dan harapkan Saravanan dan juga Tivendren boleh segera balik ke dalam tim, dan mungkin kita boleh cubakan suatu ramuan yang baru dalam tim, lebih-lebih lagi bahagian tengah. Sebab bahagian tengah sekarang ni bila Endrick tak ada, nampak macam kita terlalu sangat bergantung pada Endrick. Nampak macam player lain bila main, dia masih lagi tak boleh nak tampung kelompongan Endrick tu. Benda tu kita kena figure out macam mana nak atasi masalah tu. Sebab kalau lepas ni, seandainya kita tak minta, tapi kalau sama ada Endrick injured ataupun kena yellow card, tengah kita akan ada masalah. Siapa nak jadi arkitek? Siapa nak create game? Kalau nak mengharapkan Hilal seorang, dia tak ada backup, dia tak boleh nak buat game. Tak ada player yang boleh backup dia. Memang dia boleh dapat bola, tapi tak ada siapa nak backup dia, so akan jadi susah sikit untuk dia create game. Tu antara benda-benda yang kita kena improvekan lah. Lagi satu dari segi kita punya basic passing, kadang passing dekat pun tak sampai, kadang passing jauh lagilah tak sampai. First touch, first ball, bola jauh pada kaki, benda-benda tu sepatutnya kita tak payah nak titik beratkan dah. Sebab player profesional kan, benda-benda tu sepatutnya dah tak ada masalah. Memang tu antara benda-benda yang coach kena tengok balik. Sebab bulan puasa ni saja kita ada 4 game: Sarawak United, Kedah, Negeri Sembilan dan juga Pahang. So 4 game ni saya simpulkan sebagai game yang tough. Jadi memang kena buat something untuk kita nak harungi 4 game yang besar dalam bulan puasa ni. Okey. Jadi apa pula kata anda sebagai penyokong dan pemerhati bola sepak? Ni pendapat saya. Pendapat hangpa macam mana? Boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Tekan butang loceng untuk notification. Sekian dulu daripada saya. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye bye.